نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, dapat bersua lagi pada sesi PDPR. Entah kali keberapa dah ni. Ala kulli hal, kita teruskan sesi PDPR kita, tak lain tak bukan iaitu untuk kita menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, tidak kira masa, tidak kira keadaan macam mana, janji kewajipan kita menuntut ilmu itu kita langsaikan. Baik murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersama-sama dengan hari ini Ustazah Kamal Syekha dan juga Ustazah Hayati akan bersama-sama dengan semua sekali murid tahun 6 SK dan Fakultas 2. Jadi boleh maklum lagi kepada murid-murid rakan-rakan anda untuk masuk ke ruangan Google Meet untuk sama-sama mengikuti kelas secara online. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang hadir pada hari ini di kelas online untuk pendidikan Islam. Semalam kita dah bersama di kelas bahasa Arab. Hari ini kelas pendidikan Islam. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, jika tidak keberatan, murid-murid bolehlah buka kamera masing-masing untuk murid-murid ini lebih fokus. Ustaz bimbang, kalau tak buka kamera ni, mungkin kamu ni tengah lepak-lepak mamak ke, tahu kan? Jadi bila buka kamera ni, kamu mungkin boleh lebih fokus sikit. Macam dalam kelas sikit kan, tak boleh buat apa-apa ni, tak tengah tengok ni. Memang betul lah. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada murid-murid yang sudi buka kamera. Tak handsome tak apa, janji buka kamera. Tu dia. Okey, terima kasih kepada semua murid. Ada siapa ni? Amir yang sentiasa hadir kelas online, terima kasih. Alif Kushairi tak lekang juga. Amar Muhaimin yang handsome kasih lagi bergaya. Dan Umar Mustaqim, Ustaz doakan awak dipermudahkan urusan, sedang menolong ibu di kedai. Tengok walaupun keadaan Umar ni berada di kedai, dia sanggup lagi hadir kelas online kita. Alhamdulillah. Jadi murid-murid ada Ustaz lampirkan link ataupun pautan untuk murid-murid isikan kehadiran di Google Form. Jadi isi betul-betul, cukup isi sekali je, jangan isi banyak kali. Jadi nanti dia redundant, jadi bertindih pula, susah tersasyul. Susah pula Ustaz nak isi pelaporan. Baik, alhamdulillah. Ustazah Hayati ke Ustazah Kamal Syekha ini akan mengetuai kelas kita pada hari ini, insya-Allah. Ustaz akan bagi sekali lagi link di ruangan chatting. Boleh isi ataupun boleh rujuk dalam grup WhatsApp kelas PDPR masing-masing. Ustaz akan share juga. Okey. Okey, dalam grup WhatsApp PDPR pun Ustaz dah share dah. Okey, insya-Allah. Baik murid, untuk itu Ustaz mempersilakan Ustazah Hayati untuk meneruskan sesi PDPR kita. Tafadhalah ya Ustazah Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okey, jelas Ustazah. Terima kasih Ustaz Abdullah, Ustazah Nur Hayati dan semua murid tahun 6, murid Islam tahun 6, 6 Amarilis, 6 Akasia dan 6 Azalia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua sihat dan selamat Hari Raya. Ustazah tak ucap lagi kan. Dan tahniahlah kepada yang hadir hari ini. Mungkin yang lain-lain tu tak masuk lagi atau takkan masuk. Harap-harap bertambahlah jumlah ni. Ni ada lebih kurang 40 orang
tahun 6. Murid Islam tahun 6 100 lebih. Tapi yang hadir hari ni 40, lebih kurang 40. Saya harap ada lagi lah yang masuk. Tajuk kita pada pagi ini ialah bahagian bidang adab, iaitu tajuknya Sayangilah Haiwan. Semua ada buku teks ya? Semua buka buku teks ya? Sayangilah Haiwan, muka surat 177. Sambil-sambil dengar tu, sambil buka buku lah. Buku teks pendidikan Islam, muka surat 177. Slide pun akan ditunjukkan nanti. Tengoklah yang mana-mana. Tengok skrin ke, tengok buku ke. Jangan pejam mata dah. Baik, semua dah bersedia ya? Tajuk kita Sayangilah Haiwan. Yang baru masuk, selamat datang. Dan bersedia. Dalam buku teks tu, Bismillahirrahmanirrahim, dalam buku teks muka surat 177 tu ada info mengenai hadis, adab hadis Rasulullah, menunjukkan sifat Rasulullah yang sangat ihsan terhadap haiwan. Objektif kita pada hari ini yang pertama ialah murid-murid dapat menyatakan dan menjelaskan adab terhadap haiwan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Itu adalah 3 objektif. Adalah diharapkan tamatnya PDPR hari ini, ketiga-tiga objektif ini tercapai. Siapa yang kurang faham nanti tanya. Baiklah, seterusnya adab terhadap haiwan. Mengapa kita perlu menyayangi haiwan? Mengapakah kita perlu menyayangi haiwan? Siapa haiwan ni? Kenapa kita kena sayang haiwan ni? Kita kena tahu bahawa makhluk, semua kejadian yang Allah jadikan dinamakan makhluk. Termasuklah haiwan. Haiwan ini sebagai murid tahun 6, semua boleh nyatakan apakah itu haiwan. Takkan tak kenal haiwan lagi. Semua haiwan yang hidup di dunia ni semuanya dijadikan oleh Allah. Haiwan juga adalah makhluk Allah yang sama-sama hidup di dunia ni. Sama-sama manusia, bersama-sama tumbuhan, hidup di atas muka bumi ni. Sebab itulah kita kena menyayangi haiwan. Sebab haiwan ni merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama-sama hidup di atas muka bumi. Awak nampak gambar-gambar haiwan yang dinyatakan tu. Kita kena sayang haiwan, harimau, singa, haiwan yang sehalus-halusnya hinggalah haiwan yang sebesar-besarnya. Kalau disenaraikan, nama haiwan di atas muka bumi ni sangat banyak. Itulah besarnya kekuasaan Allah. Baik, adab, bagaimanakah kita nak beradab dengan haiwan ni? Adakah sama adab kita dengan manusia lain? Bagaimana pula adab kita dengan haiwan? Hadis Rasulullah ni menunjukkan
yang sifat ihsan Rasulullah terhadap haiwan, sifat ini dinyatakan dalam sebuah hadis. Bila sebuah hadis memang dah datangnya dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bacalah kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan. Itu salah satu adab kalau kita nak menyembelih haiwan atau nak membunuh haiwan. Kenapa kena bunuh dengan alat yang tajam? Supaya haiwan itu mati dengan cepat dan tak menyeksa dia. Itu salah satu adab hadis Nabi terhadap haiwan. Seterusnya, adab terhadap haiwan. Yang tak tahu tulisan Jawi boleh dengar dan catat dalam tulisan Rumi. Macam tu lawan nak cari ilmu. Yang tak tahu baca Jawi tu kan, Ustazah akan bacakan dan murid yang tak tahu nak baca Jawi boleh catat dalam tulisan Rumi. Adab terhadap haiwan yang pertama, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Dapat catat? Memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Perlindungan tu tertinggal huruf waw. Dalam gambar tu contoh, kalau kita nak pelihara haiwan di rumah, sediakan tempat tinggal dia. Beri dia perlindungan supaya dia tidak terancam dengan musuh-musuh dia. Kalau kucing, siapa musuh dia? Jadi kita kena lindung dia. Sediakan tempat perlindungan. Kalau nak bela ikan, sediakan tempat dia, akuarium dia. Kalau nak bela ayam, sediakan reban untuk dia. Jangan bagi sepah merata aja. Kalau nak pelihara kambing, ada kandang dia. Jangan bagi dia bersepah melata aja sehingga mengganggu jiran-jiran. Itu adab kita. Memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Faham adab ni? Senang je kan? Tempat perlindungan yang sesuai. Janganlah rumah kucing bagi anjing duduk. Janganlah rumah ikan bagi kucing duduk. Yang sesuai. Kandang pun kandang yang sesuai. Kandang untuk lembu, sesuailah untuk lembu. Faham ya? Apa lagi agak-agaknya haiwan yang kita boleh pelihara di rumah dan dia memerlukan rumah dia sendiri. Ada orang dia pelihara kucing tapi tak ada rumah untuk kucing dia. Rumah dia itulah rumah kucing. Tidur bersama kucing, makan bersama kucing, sepinggan dengan kucing. Sama je. Rumah kucing, rumah dia. Kalau boleh, berilah dia rumah dia sendiri. Nanti kucing tu nak beranak, sediakan tempat dia. Begitu juga dengan ayam. Kalau dia nak bertelur, sediakan tempat dia. Jangan beri dia bertelur merata-rata. Itu adab kita terhadap haiwan. Yang kedua, adab yang kedua, belas kasihan terhadap haiwan. Kesian. Jangan cakap kesian, tapi tengok aja.
Bagaimana belas kasihan terhadap haiwan? Sayang dia. Kalau jumpa haiwan di mana-mana dia berada dalam kesusahan, contohnya jatuh dalam longkang ke, selamatkan dia. Kalau datang haiwan ke rumah awak, kucing contohnya, mengiau-ngiau, macam lapar, beri dia makanan. Kesianlah tu. Walaupun kucing tu bukan kucing kita. Dah tahu dia lapar, bagi dia makan. Belas kasihan lah tu maksudnya. Yang ketiga. Nanti kalau tak faham boleh tanya di akhir adab-adab ni ya. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat sesuai dengan haiwan yang awak pelihara tu. Memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Janganlah beri makanan yang dah basi. Janganlah beri makanan yang dah busuk. Ataupun beri air, minum air yang kotor. Kesian haiwan tu. Kalau awak beri makanan yang dah basi, dah busuk, tentulah dia tak makan. Bila tak makan, awak marah dia. Dia dah tahu makanan basi, mana boleh makan. Bila dia tak makan, awak marah. Dah bagi makan, tak nak makan. Awak bagi makan makanan yang mungkin dah basi, dah beracun, dah ada kuman. Mana kucing tu nak makan? Jadi berilah makanan yang masih elok, yang belum basi. Tulang pun jangan beri tulang yang besar-besar. Mungkin dia akan tercekik. Sekarang banyak jual makanan haiwan di kedai. Tak ada masalah dah sekarang. Kalau dulu kena bagi makan kucing, kena tumbuk lah. Sebab takut dia tercekik kan. Tapi sekarang dah ada makanan kucing. Senang aja. Pastikan makanan itu berkhasiat dan bersih. Tempat makan dia tu pun bersih. Jangan ada yang berlalat-lalat. Nanti bila haiwan peliharaan awak tu sakit, siapa yang susah? Bila dia dah terberak-berak, buang najis merata, dia dah sakit, siapa yang susah? Kesian haiwan tu. Faham? Fahamlah tu. Nombor Faham. Ada nak tambah ke? Ada nak tambah, boleh angkat tangan. Manalah tahu ustazah tertinggal satu ke, dua ke, ataupun awak ada pendapat ke. Mungkin awak ada pengalaman memelihara haiwan. Boleh angkat tangan dan cakap. Adab seterusnya ialah nombor 4. Penjagaan dan rawatan yang baik. Kalau kita dah sayangkan haiwan kita, dia tak mau dia sakit. Bila dia sakit, segera beri rawatan. Dia dapat luka ke? Mana tahu dia bergaduh dengan kawan-kawan dia luka. Luka berdarah. Rawat segera supaya sakit dia tidak melarat. Kalau nampak kucing tu kurus saja, dah bagi makan, tak juga gemuk-gemuk, kurus je, ada masalah kesihatan ni. Jadi bawalah dia berjumpa. Jumpa siapa? Jumpa doktor haiwan. Jangan pergi biasa pula. Pergilah klinik haiwan. Orang yang memelihara kambing yang besar-besar tu, memelihara kambing, memelihara lembu tu, dia akan bawa doktor haiwan ke kandang dia nak membuat pemeriksaan kesihatan ya. Bukan biar je, pelihara biar je. Kesihatan haiwan-haiwan tu perlu diambil berat supaya mereka membesar dengan sihat. Faham? Yang kelima.
Yang kelima, adab yang kelima, hindari perlakuan zalim. Hindari perlakuan zalim. Jangan menzalimi haiwan. Jangan balik. Kalau awak tak suka dia, awak baling dengan batu. Awak tak suka dia, nak halau dia, simbah dengan air panas. Jangan. Haiwan pun tahu sakit. Silat-silat nanti dia terkam awak balik. Sebab awak yang salah. Kalau tak suka dia, halau dengan baik. Haiwan-haiwan yang awak jumpa tepi-tepi jalan, menggeser-geser kat kaki awak, jangan main tendang aja. Tinggalkan dia dengan baik. Bila awak menzalimi haiwan, berdosa tak berdosa? Berdosa ya. Jangan berlaku zalim pada haiwan. Jangan campak dia, jangan sepak dia. Haiwan pun tahu sakit. Keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Habitat tu, menjaga habitat tu maksud dia, contoh dia kucing. Benda yang paling hampir dengan hidup kita kan biasa kucing kan. Kucing tu dia akan beranak. Anak dia itulah habitat. Anak dia tu nanti besar akan beranak pula. Yang betina lah. Yang jantan tak beranak. Bila dia beranak tu, kita kena jaga. Sebab tu bila kucing tu nak beranak, jaga, sediakan tempat dia. Kalau ayam nak bertelur, sediakan tempat dia, jaga habitat tu. Telur tu perlu dieram dan keluar anak ayam. Kalau tak jaga, telur tu tak jadi anak ayam. Jadi bila ibu dia mati ataupun ibu dia awak sembelih, tak ada dah ayam awak. Sebab anak dia tak jadi anak. Mati ke, rosak ke. Jadi habitat haiwan tu tak dapat diteruskan. Dia terus pupus. Awak dah tak ada ayam dah. Faham maksud saya? Jadi bila ayam tu bertelur, telur dia tu perlu dieram dan jadi anak ayam. Anak ayam tu lah besar pula jadi mak ayam balik. Kalau awak nak makan telur ayam pun jangan ambil semua. Kalau ibu ayam tu bertelur 10 biji, ambillah 5 biji. 5 biji lagi biar ibu dia eram jadi anak ayam. Jadi kena jaga habitat tu supaya tak habis. Maksud pupus tu tak habis, ada kesinambungannya. Faham? Faham. Sekarang nombor 7. Ada yang ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Bila tanpa sebab, kita boleh bunuh jika ada sebab. Kena faham tu. Tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Jadi haiwan ada juga yang boleh kita bunuh. Ada sebab-sebab dia. Bukan saja-saja je ya. Tak suka kucing ni, banyak sangatlah anak dia, campak je dalam sungai. Dengan sengaja, tanpa sebab tu berdosa. Jadi haiwan yang nak kita bunuh dengan sebab tu, contoh dia kita sembelih ayam. Sebab dia nak makan daging dia. Kita sembelih kambing, nak makan daging dia, ataupun ada sebahagiannya nak jual. Itu ada sebab lah, kita bunuh pun dengan ada sebab. Kita boleh bunuh cicak, ada sebab dia. Kita bunuh haiwan-haiwan seperti kalajengking,
Ular, mesti ada sebab dia. Sebab haiwan-haiwan itu berbisa, boleh memudaratkan kita, berbahaya. Ada sebab. Kalau tak ada sebab, jangan saja-saja nak bunuh. Nyamuk pun awak selalu bunuh kan? Nyamuk tu isap darah berhinggap dekat badan awak bunuh dia. Betul. Boleh ke tak boleh? Ada sebab ke tak ada sebab tu? Ada. Haiwan juga. Ada. Baik, itu adab-adab terhadap haiwan. Boleh tak ulang balik? Adab-adab yang pertama sampai yang nombor 7 tadi. Boleh. Dalam buku ada. Dalam buku teks, siapa yang buka buku teks boleh nampak. 178, muka surat 178 ada 7 adab. Yang catat dalam tulisan Rumi tu dapat tak? Ustazah ulang balik. Nombor 1, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Kedua, semak ya. Belas kasihan terhadap haiwan. Ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Keempat, menjaga penjagaan dan rawatan yang baik. Kelima, hindari perlakuan zalim. Keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Dapat? Boleh ingat? Kalau saya suruh ulang balik boleh ingat? Boleh. Ada adab ni bila awak sebut semula tak perlulah ikut urutan. Kalau awak ingat yang tengah dulu sebut. Kalau ingat yang bawah dulu tulis. Faham? Awak boleh buat peta minda awak sendiri ada adab yang 7 ni. Sebelum Ustazah masuk ke tajuk yang seterusnya, ada sesiapa nak tambah mengenai adab terhadap haiwan? Adab terhadap haiwan. Mana tahu ada nak tambah nombor 8, nombor 9, 10? Tak ada idea. Cuma tambah sikit Ustazah. Biasa kita ni bila kita nak bunuh haiwan, contohnya cicak ke ataupun ular, kita nak bunuh binatang-binatang tu, boleh dia benarkan bunuh haiwan-haiwan yang berbisa, yang mendatangkan mudarat. Tapi bila kita nak bunuh haiwan tu, pastikan kita terus bunuh haiwan tu. Jangan kita seksa. Kita biar dia guling-guling dulu ke, kita letak dia dalam sejuk dulu ke, kita seksa dia, jangan. Sama juga dalam kita nak menyembelih lembu. Bila nak menyembelih lembu, tengok dalam hadis yang awal-awal tadi Ustaz sebutkan, iaitu guna alat yang tajam. Bila kita tengok kan, orang pergi sembelih lembu, ada tak potong sikit lepas tu tinggal? Tak ada kan? Bila imam ataupun penyembelih tu dia potong kepala tu, dia sampai habis, putus urat yang boleh menyebabkan mati lembu tersebut. Jadi alat yang digunakan tu pun ada alat yang digunakan tu mestilah tajam, dan jangan kita nak bunuh tu dengan cara yang seksa lah. Contohnya ambil cicak, ekor cicak tu kita pusing-pusing bagi dia pening dulu ke, ataupun rendam dalam Panadol ke, tak boleh lah. Jadi jangan buat macam tu, boleh mendatangkan dosa pula. Okey, itu saja tambahan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdullah. Dah tambah. Semoga murid lain lebih faham ya atas penerangan yang Ustaz beri tadi. Ada lagi nak tambah? Ataupun nak tanya? Tak ada.
Tak ada, saya teruskan. Kalau ada, simpan dulu. Di akhir nanti boleh tanya. Tajuk seterusnya, kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Bila kita beradab dengan haiwan, apa kebaikan? Apa kebaikannya kita beradab terhadap Ustazah, mic. Ustazah. Ya. Tadi tak dengar lah ya? Tadi sudah off. Tak dengar, dah dengar. Saya tutup mic. Tak Saya dengar. tutup mic. Sekarang dengar. Tajuk seterusnya ialah kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Apa kebaikan yang kita dapat bila kita beradab terhadap haiwan? Pada haiwan tu sendiri, haiwan itu terhindar daripada sebarang ancaman. Bila kita jaga haiwan tu, dia akan terhindar daripada ancaman. Contohnya, kalau kita pelihara kambing, kita dah letak dia dalam rumah dia, dalam kandang dia. Sudah tentulah kambing tu akan terhindar dari ancaman. Bila dia dah ada kandang, haiwan lain tak boleh ganggu dia. Dia dah dilindungi. Tapi kalau kambing tu hidup, tak ada kandang, duduk merata-rata, mungkin dia akan merayau-rayau ke tempat lain, mungkin sesat, tak jumpa jalan balik sebab tuan dia tak jaga. Mungkin dia terancam, haiwan lain akan makan dia, dia jumpa harimau ke, harimau akan makan dia, sebab dia tak ada rumah, tuan dia tak sediakan rumah. Jadi bila kita beradab dengan memberikan perlindungan pada kambing tu, dia ada rumah, jadi dia selamat. Faham? Bila petang-petang dah siap semua, tuan dia akan halau dia semua masuk dalam kandang dia semula. Jadi keselamatan dia terjaminlah. Terhindar dari sebarang ancaman. Jika kita beradab juga, menjadikan haiwan ni sihat. Bila kita jaga haiwan tu jadi sihat dan dapat membiak dengan baik, dengan banyak. Faham ya? Seterusnya, kebaikan yang diperolehi jika kita beradab ni, manusia pula, dari segi manusia pula kebaikannya, haiwan yang dipelihara tu menjadi sumber makanan. Kalau ayam, kita boleh makan daging dia. Ayam, kita boleh makan telur dia, dapat sumber yang mencukupi, malah melebih-lebih pula lagi. Kalau kita pelihara lembu, sembelih dia, dapat sumber makanan daging, susu dari lembu tu, dan boleh pula bagi kepada, jual pula lagi kepada orang lain. Jadi sumber pendapatan lah. Seterusnya menjana ekonomi. Kalau pelihara kucing, macam mana dapat ke menjana ekonomi kalau pelihara kucing? Kucing boleh makan ke? Tak boleh. Soalan dia. Tak boleh. Jadi kita pelihara kucing, kenapa ya? Apakah kebaikan yang kita dapat kalau kita pelihara kucing? Kalau pelihara ikan, mungkin ikan boleh makan. Tapi ikan yang besar-besar, kalau ikan yang halus-halus, yang perhiasan tu, nak buat apa ya? Biarkan. Cuba fikirkan. Cuba fikirkan. Tak payah jawab, fikir je. Kalau awak pelihara kucing, apa kebaikannya? Pelihara ikan perhiasan tu, yang kecil-kecil cantik-cantik tu, apa kebaikannya?
Kalau ayam tak boleh makan. Cuba fikirkan. Seterusnya, apakah kebaikan yang diperolehi jika kita beradab terhadap haiwan, alam pula, alam sekitar kita. Alam sekitar kita, habitat haiwan tu terpelihara. Bila kita jaga kebersihan dan tentunya jaga kebersihan haiwan tu. Bila kebersihan terjaga, alam akan bersih, melestarikan ekonomi, ekosistem alam. Melestarikan ekosistem alam. Macam mana tu ya? Yang saya dapat terangkan, bila kita beradab dengan haiwan, contohnya, saya suka bagi contoh, bagi awak jelas. Kalau kita pelihara kambing, kambing tu akan buang air besar kan? Najis dia boleh buat apa? Najis dia Baja. sebagai baja. Baja kepada siapa? Kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi alam tumbuh-tumbuhan akan hidup sihat. Ada baja tu. Macam itulah lebih kurang. Dia ada kaitan sebenarnya kehidupan ni. Manusia, haiwan dan alam. Dia saling perlu memerlukan. Manusia perlukan haiwan, haiwan perlukan alam, alam perlukan haiwan. Kita memerlukan alam, semua berkaitan. Jadi rangkaian tu sangat berkait rapat. Saling perlu memerlukan. Faham ya? Fahamlah tu. Seterusnya, larangan. Larangan. Sesuatu yang tak boleh buat. Larangan terhadap haiwan. Haiwan kita pelihara ke, haiwan orang ke, haiwan tak ada tuan ke, semua haiwan larang kita memusnahkan habitat haiwan. Memusnahkan habitat haiwan. Bila haiwan tu bertelur, ayam bertelur 10 awak jual telur dia. Nak tunggu pula dia bertelur lagi. Jadi jangan musnahkan habitat tu. Bagi ayam tu bertelur, menetas pula jadi anak. Saya dah cakap tadi, kalau nak jual 5, tinggalkan 5 lagi. Kalau dia bertelur 4, tinggalkanlah 2, ambil 2. Nanti bila dia bertelur lagi, jangan ambil semua. Kalau tak nanti musnahlah habitatnya. Awak ambil telur dia semua, awak jual ibu ayam tu terus. Dah tak ada ayam dah. Nanti bila awak nak makan ayam, kenalah pergi cari pula kat pasar. Kalau awak pelihara sendiri, kan habitat tu bersambung. Itu ayam. Kalau kucing, jangan buang kucing tu. Kalau awak rasa kucing awak dah banyak, jangan buang dia merata-rata. Berilah dekat kawan-kawan awak yang belum ada kucing tu. Suruh dia pelihara. Itu salah satu contoh. Jadi jangan musnahkan habitat haiwan. Larangan terhadap haiwan yang kedua, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Dengan sengaja. Tadi pun dah sebut dah. Tengok gambar tu. Kadang-kadang haiwan tu tak salah apa pun dengan dia. Tiba-tiba je dia sepak. Sebab tu kita kena beradab dengan haiwan. Jangan dengan sengaja membunuh, menyakiti atau membuatkan haiwan tu sakit. Jangan buat ya. Seterusnya larangan, jangan menyeksa haiwan. Ni lagi satu. Sampai ke hati awak nak menyeksa haiwan, walaupun haiwan tu haiwan berbisa. Kalau nak bunuh pun macam Ustaz Abdullah cakap tadi,
bunuh terus, jangan siksa. Faham ya? Biar dia mati terus, jangan siksa. Jangan rendam dia ataupun jemur dia tengah panas ke. Itu menyeksa tu. Tak boleh buat tu, berdosa tu. Jangan buat ya. Kalau ada orang-orang lain buat, nasihat dia. Okey, seterusnya. Ada latihan. Siapa dah ambil modul, dia akan nampaklah latihan ni. Siapa dah ambil modul kat sekolah, tengok ada latihan. Awak boleh buat latihan tu, kalau awak nak tanya, boleh tanya sekarang. Nanti boleh buat. Ada 2 muka surat latihan sayangi haiwan. Baca dan tulis semula. Adab terhadap haiwan. Ada jawapan kat situ, ada 7. Tempat kosong ada 5. Jadi ada 5 saja adab terhadap haiwan. Boleh baca. Ni Ustazah. Mak dalam buku teks. Yang itulah. Siapa dah ambil modul, dia nampak kertas tu. Ada 2 muka surat. 1 muka surat lagi tandakan right pada penyataan yang betul. Berkaitan kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Tu ada tulisan Rumi. Nak bantu kawan-kawan yang mana lemah jawi tu, Ustazah bagi soalan yang ada tulisan Rumi supaya awak faham dan tercapai objektif kita tadi. Baik, itu saja yang Ustazah nak sampaikan. Sekarang ada sesiapa nak bertanya, boleh angkat tangan dan tanya. Ataupun ada Ustazah nak tambah, boleh. Silakan. Ya, murid-murid boleh siapkan latihan tu. Nampaknya ada respon. Arisha dah siap. Kasih dah siap. Dah siap. Faris Aiman pun dah siap. Bagus-bagus. Yang belum siap boleh siapkan sekarang. Sambil-sambil tu kalau tak faham boleh tanya terus. Ada dari sekitar 15 minit ni. Sambil-sambil kamu dengar Ustazah berceloteh ni. Siapkanlah. Kalau tak faham boleh tanya terus. Muka surat yang pertama tu, bahagian A tu. Kamu kena pilih. Ada 7 penyataan. Tapi dia nak 5 je. Jangan tersalah pilih lah. Okay. Siap dah dari semalam lagi Amir. Macam mana buat? Orang tak ajar dah siap. Dah buat dah. Okay. Okay, Ustazah Hayati. Okey, untuk anak-anak murid Ustazah 6 Amarilis. 6 Amarilis, awak ada satu lagi modul Ustazah lagi, betul tak? 6 Amarilis. Okey, respon sekejap ya. Okey, tengok modul minggu 16. Tengok modul minggu 16. Okey. Muka surat 4. Awak boleh buat tak dekat dalam buku tulis awak. Faham tak nama rilis? Okey, Aina angguk, Irfan angguk, Ustazah nampak. Yang Ustazah Hayati beritahu tu untuk 6 amarilis sahaja. 6 amarilis sahaja. Okey. Di kesempatan ni juga murid-murid sukalah esok pun ada kelas online kalau ikutnya tahun 6. Macam mana Ustazah Hayati dengan Ustazah Kausyika? Pukul 7.30 kan? 7.30 pagi. Sebab esok kelas dengan offline aja lah. Saya rasa nak buat offline aja. Jadi murid-murid semak Google Classroom ya, ke nak masuk WhatsApp sekali?
Masuk WhatsApp sekali. Masuk WhatsApp sekali. Masuk WhatsApp sekali. WhatsApp sekali. WhatsApp sekali. Okey, baik. Untuk 6 Amarilis, hari Selasa baru ni Ustazah ada masuk kat dalam Google Classroom. Tak ramai yang sertai. Okey, Ustazah akan repost balik untuk bahan hari Selasa iaitu Jawi dalam grup WhatsApp PDPR. Ya? Sebab ada 2 latihan Ustazah bagi kat situ. Satu dalam bentuk Google Form, satu lagi dalam bentuk tulisan yang kamu ada dalam modul. Okey, tak ramai yang hantar tapi tak apa. Okey, kita buat slow-slow, kita buat relax-relax, santai-santai je kita jawab. Okey? Ustazah, Google saya tak boleh masuk. Umar tak boleh masuk? Ha. Okey, Ustazah masukkan dalam, okey, Ustazah repost balik bahan hari Selasa Jawi ya. Dekat WhatsApp PDPR 6 Amarilis. Okey. Okey. Aina boleh dapat tak Aina? Irfan dah hantar. Okey, anak-anak murid ada apa-apa lagi? Siapa bawa kucing ni? Ni betul-betul sayang kucing. Muhammad apa ni? Okey, tajuk adab terhadap haiwan ni ialah sangat sinonim dengan kita. Dalam ramai-ramai anak-anak murid Ustazah ni, siapa sayang binatang? Ke mana satu? Saya sayang. Sayang. Okey. Saya. Okey, baik. Harapnya apa yang telah dibentangkan oleh Ustazah Kamarul Syekah sebentar tadi, kita sama-sama manfaatkan. Mungkin ada yang salah satu adab yang kita terlepas pandang ataupun kita yang telah kita terlepas pandang, kita cuba amalkan dan kita cuba perbaiki. Okey, sekarang ni musim-musim COVID ni, okey, walaupun kita agak suka untuk mendapatkan bahan makanan dekat luar, kita jangan lupa dekat binatang kesayangan kita, binatang yang kita pelihara. Ingat pesanan Ustazah tadi, makanan yang berkhasiat, jangan makan apa yang lebihan kita. Kita cuba bagi makanan yang terbaik untuk binatang ataupun haiwan peliharaan kita. Sebab ada bela ataupun pelihara binatang eksotik kat sini. Contohnya, ada kan sekarang ni orang bela iguana. Saya bela kucing. Okey. Binatang lain? Ular ke? Biawak. Biawak? Ada bela biawak? Burung. Burung biasa. Biawak? Siapa bela biawak ni? Ikan laga. Ikan laga. Ikan laga Ustazah mati dah bau ni. Kucing pasi. Kucing pasi ni agak mahal juga dia punya maintenance dia. Okey, tapi tak apa, jaga sebaik mungkin. Okey, andai kata kita tidak mampu, okey, kita lepaskanlah binatang ini kepada pihak yang tertentu. Contohnya sekarang ni dah ramai klinik-klinik menerima binatang-binatang peliharaan yang tidak mampu dijaga dengan baik. Hantarlah kepada tu, jangan kita hantar ataupun kita buang kat tepi-tepi jalan. Kucing terutamanya, banyak yang mati tepi jalan. Hantar dekat pasar pun tak sepatutnya. Memanglah pasar tu ada pelbagai jenis orang buang-buang makanan kan, tapi tak sepatutnya kita buang kat situ. Kesian, saya tengok kucing-kucing, soalan kucing lah. Okey. Apa ada bela binatang eksotik tadi? Tak ada. Biawak lah, siapa bela biawak? Berani awak bela biawak ya? Ustaz tu ada bela binatang? Tak ada. Kita tak nak tanggung risiko. Ustazah kucing pun tak ada. Tapi anak Ustazah ni suka kucing. I allergic. Sama lah. Cicak, siapa bela cicak?
Cicak ada maintenance ke? Harimau kau makan. Pangeran bola harimau. Bola harimau. Oh. Betul-betul ni. Aku punya kucing ni. Boleh biawak komodo. No Arisha. Siapa No Arisha? Saya cikgu. No Arisha kelas mana ya? Ustazah bukan nama Amarilis je. Cantik kucing awak. Jaga kucing baik-baik. Seeloknya macam mana Ustazah Kamrul Syekha tadi cerita. Okey Saza. Kucing bagi makan apa? Makan Royal Canin. Okey, Royal Canin. Okey anak-anak murid, berkait pada latihan, mungkin semua dah siap. Baik nama Amarilis, nama Azalia, nama Akasia, ada apa-apa soalan sebelum Ustazah dan Ustaz tutup? Yuni pada kucing. Ada apa-apa soalan? Hanini? Ada. Hilang ni Okey, link kehadiran tadi murid dah isi ke yang Ustaz Abdul dah share kat dalam chat? Dah. Dah. Kena klik di situ. Dah. Okey. Sebab ada di kalangan kamu menggunakan akaun bukan MOE, okey, delima, tak apa. Awak tak kisahlah awak guna mana-mana peranti pun, tapi kalau boleh awak boleh masuk untuk Google Classroom ni, Google Meet ni okey. Ada yang beberapa nama yang saya tak boleh nak cam lah. Okey, kalau dah masuk tak apa. Okey, Ustazah Kamrul Syekha ada apa-apa? Kepada murid 6 Azalia, 6 Akasia, latihan tu buat tapi tak boleh tampal kan sebab kertas tu depan belakang. Tak perlu tanggalkan lah modul tu. Nanti untuk subjek bidang-bidang lain tu teruskan aja. Semak buku teks lah untuk awak lebih faham. Semak buku teks sebab dalam helaian tu pun dia ada tulis muka sila rujuk muka surat berapa. Semua ada buku teks kan. Tak tahulah kalau ada yang tinggalkan di sekolah pula. Perkara yang kedua mengenai tasmik. Saya semalam ada tasmik tahun 6. Tak ramai lah, ada 4 orang aja tasmik dengan Ustazah. 6 Akasia, 6 Azalia. Yang kumpulan Ustazah lah. Yang kumpulan dengan Ustaz, dengan Ustazah Yus ke yang lain tu hubungi mereka lah. Tapi dengan saya ni balik-balik orang tu juga. Ada yang perlu Ustazah ingatkan pula. Jadi tolong pekalah dengan jadual awak tu ya. Masa tasmik tu 1 jam tu ajalah. Awak perlu berebut-rebut lah untuk menghubungi saya dan baca. Awak juga boleh cari waktu lain tapi kena mesej saya dulu sama ada saya lapak ataupun tidak. Kalau saya balas tu maknanya boleh lah. Waktu petang ke pukul 3 tu biasa ada kelapangan lah. Tolong rebut peluang ni ya. Bagi sesiapa yang mengaji dengan mak dia atau ayah dia atau di rumah dia mengaji dan muka surat tu dah bertambah, mesej saja Ustazah untuk maklumkan muka surat awak. Maklumkan, Ustazah saya dah baca muka surat ni. Mesej saja tak apa. Itu sahaja pesanan Ustazah. Sehingga berjumpa lagi lah di Google Meet yang minggu depan insyaAllah ya, minggu depan. Apa-apa pun tolong pekalah. WhatsApp tu semua tengoklah. Okey ya. Sekian, terima kasih. Okey. Thank you Ustazah. Mika wajib. Salah. Bye. Assalamualaikum. Mika, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Daripada
Hai.